Okay, boleh start Okay. Alright, sekejap. Okay, tuan-tuan semua. Alright. Okay, sesi nombor 2, kita akan start sesi nombor 2. So dalam sesi ni, okay, semua orang boleh start? Boleh? Okay. So sesi nombor 2 ni, saya akan kongsikan dengan rakan-rakan semua macam mana kita nak menulis bahagian dalam artikel jurnal. So saya akan kongsikan cara saya. Sudah tentulah saya akan kongsikan cara saya. Saya tak mahir cara orang lain. Mana-mana yang kawan-kawan rasakan sesuai nak ikut, boleh ikut, boleh rujuk. Yang rasa tak sesuai nak diikut, tak apa, it's okay, anggap dia satu knowledge yang baru. But at least saya rasa pembentangan kali ini dia akan bagi you idea on things yang you nak consider dalam you punya penulisan artikel jurnal. Alright, so okay, kawan-kawan semua, okay, kita nak menulis artikel ni, kadang-kadang benda pertama yang kita selalu fikirkan is our title artikel, tajuk artikel ni nak letak yang macam mana. Okey, satu tips yang saya nak bagi tajuk artikel yang sebaiknya adalah you guna tajuk artikel yang ada reflect you punya objektif. Maksudnya dia ada hint dekat objektif you. Okey, dia reflect you punya objektif kajian. Dulu masa saya mula-mula nak tulis artikel dulu, saya ingat lagi cikgu saya ajar macam mana. Dia kata, Rol, kalau kau pening sangat tentang tajuk tu, kau copy paste kau punya objektif kajian tu, kau letak kat tajuk artikel kau. Senang cerita katanya. Itu salah satu tips ni lah yang you boleh consider dalam penulisan title ni, yang cara mudah lah nak buat. And then orang selalu tanya dengan saya, Doktor, kalau sekarang saya nak buat catchy title yang macam doktor buat tu, boleh ke doktor? So jawapan saya ni it depends on reviewer. Okay, so ada reviewer yang benarkan catchy title ni, tak ada masalah pada mereka. Sebab dia tahu yang itu adalah salah satu kaedah ataupun strategi yang boleh digunakan untuk menarik perhatian orang untuk baca artikel dia. But ada certain reviewer yang tak sesuai dengan, yang tak setuju dengan catchy title ni sebab dia kata tak menampakkan elemen kesarjanaan. So pada saya, kalau you nak tulis catchy title, ada terfikir catchy title ke, you just tulis. Let your reviewer decide. Kalau dia kata boleh, boleh, alhamdulillah. Kalau dia kata tak boleh, tak apalah, tukarlah. Tak berbaloi kena reject artikel sebab tak nak tukar title. Alright? So tukarlah title tu. Tak bolehlah catchy title. So saya nak tunjukkan beberapa contoh catchy title yang diterbitkan. Okay. So ini salah satu. Saya tunjuk. Kongsikan. Okay. Alright. Rakan-rakan semua boleh nampak tajuk artikel ni? Boleh nampak tajuk artikel ni? Okay, ini antara salah satu tajuk artikel catchy yang saya terbitlah dekat Web of Science Q1. Okay, yang ni lepas, alhamdulillah. Okay, so ada lagi satu tajuk, satu artikel yang saya jadi co-author. Okay, boleh nampak tajuk artikel ni? Boleh nampak tajuk artikel tu? Itu pun, ini pun salah satu contoh artikel yang guna catchy title dan terbit dekat Web of Science Q2. Okay, boleh nampak tajuk ni? Hey oh ni?
Okay. Boleh? Saya tengah kongsi paper Library and Information Science Research, right? Betul Boleh? Boleh? Saya pernah nampak orang terbit artikel dengan questions. Alright. Let's your reviewer decide lah. You nak tulis apa pun, let's your reviewer decide. Okay. So that one is title. Okay. Saat kita pergi dekat abstract. Okay. Kawan-kawan semua, abstract adalah salah satu bahagian yang akan dibaca. Maksudnya antara bahagian pertama yang akan dibaca oleh editor dan reviewer untuk menentukan sama ada artikel you sesuai ataupun tidak untuk jurnal paper. Abstract bahagian pertama, editor dan reviewer akan baca. So kawan-kawan semua, abstract selalunya consist between 100 to 300 words. 100 ke 300 words. Okay, abstract. Okay, itu antara kebiasaannya yang dibenarkan dalam abstract. Maksudnya kita ada limitation of words. Okay, so satu saya punya tips penulisan dalam abstract ni yang selalu saya kongsikan dengan rakan-rakan saya. Alright, make sure penulisan dalam bahagian abstract ni you straight to the point. Short and concise, straight to the point. Dia senang nak cerita, jangan ada bunga lah dalam abstract. You nak berbunga-bunga dekat content. Dekat abstract tak boleh, straight to the point. Sebab apa? Ada limitation of words. Okay, dan you kena ingat abstract adalah bahagian pertama, editor dan reviewer akan baca untuk tentukan sama ada artikel you sesuai ataupun tidak untuk jurnal paper. Bahagian pertama sekali. So try to impress your reviewer dan editor dengan you punya abstract. Alright. So, kebiasaannya bukan semuanya. Alright, kalau ikut cara saya yang selalu saya buat, saya ada 6 bahagian dalam abstract saya. Saya ada introduction, saya ada problem statement, alright, and gap, saya ada objective, saya ada method, saya ada result, saya ada recommendation. Okay, 6 bahagian ni selalu saya consider dalam abstract. So ada orang tanya dengan saya, doktor saya nak masukkan implication of study, boleh tak doktor? Tak ada masalah. It depends on you. Ini cara saya. Saya rasa selesa dengan kaedah yang begini. Kalau you nak masukkan implication of study ke apa ke, it depends on you. Alright, you boleh tambah baik daripada kaedah yang saya kongsikan ini. Okay. So, ini antara beberapa tips lah you nak tulis abstract you yang you boleh consider. Untuk tulis bahagian introduction, sedikit pengenalan berkaitan isu dikaji. Okay. Jelas kat sini, sedikit pengenalan. Maksudnya dekat abstract ni, pengenalannya janganlah sampai bantai satu paragraf. Sedikit. Maksudnya ambil sikit je. At glance je, apa yang you kaji. So contohnya, saya kaji on penggunaan ICT dalam kalangan pelajar luar bandar. So saya bagi ayat yang simple, straight to the point. Untuk meningkatkan penggunaan ICT dalam kalangan pelajar luar bandar adalah salah satu agenda utama kerajaan. So jelas kat situ. Saya kaji pasal ICT dengan pelajar luar bandar, simple introduction. And then saya ada problem statement and gap. Apa yang menyebabkan isu ini dikaji? Sebab apa isu ini dikaji? Okay. So saya bagi ayat saya, sungguh pun isu ini penting namun bilangan kajian yang berkaitan dengan penggunaan ICT masih berkurangan di negara ini. Itu problem statement saya. And then saya pergi dekat objektif. Objektif pula saya terangkan pasal apa tujuan utama kajian ini. Sebab apa kau buat kajian ini dan seterusnya kita cerita pula tujuan utama kita buat kajian ini sebab apa. So saya terangkan. Again, kalau kawan-kawan tengok dalam ayat objektif saya, very straight to the point. Very straight to the point. Matlamat utama kajian ini adalah untuk mengkaji blah and blah. Again, saya tekankan dekat kawan-kawan, dua benda ni dalam abstract. Straight to the point, short and concise. Tidak perlu ada bunga dalam abstract. Alright? Dan dalam bahagian metodologi abstract, kawan-kawan semua ingat ini abstract untuk jurnal Jangan praktiskan penulisan abstract untuk jurnal untuk tesis. Nanya, tesis lain pula cara dia. Tesis panjang lagi. Ini abstract untuk artikel. Alright, untuk artikel ingat Okey. Untuk penulisan bahagian metodologi untuk abstract artikel, alright, kawan-kawan kena ingat kalau boleh kebanyakan orang method ni dia nak sumbat semua method dalam artikel tu sebab method ni benda yang penting. Tunjang kekuatan satu research adalah method dia. Dan disebabkan benda ni, facts ni
orang nak masukkan semua, which is tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kan? Sebab ada limitation of words. So, saya cadangkan dekat rakan-rakan, penulisan abstrak dalam bahagian metodologi ni, be selective. Maksudnya, pokok pangkalnya jangan masukkan semua info, tak boleh. Be selective. So, kita ni sebagai researcher, kita cuba ambil data method yang kita rasakan penting, yang kita rasakan boleh demonstrate kekuatan kajian kita. Kita be selective. So, untuk orang sains sosial macam saya selalu consider research design, sampling method and number of respondent. Untuk bidang kajian lain, mungkin boleh tanya SV ataupun you sendiri boleh bagi you punya perception macam mana, apa yang boleh data dalam bahagian method yang boleh demonstrate kekuatan kajian you. Okey, seterusnya result. Dalam bahagian result penulisan abstrak pula, ingat ni kawan-kawan hanya masukkan dapatan yang berkaitan dengan objektif kajian. Ada juga certain orang, certain penulis saya tengok, dia masukkan demografi data je dalam abstrak, which is tak payah. Demografi data dalam kebanyakan kes kajian tidak ada kaitan dengan objektif kajian kita. So, contohnya, objektif kajian saya nak tahu pasal tahap penggunaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tahap penggunaan ICT. So dalam result saya straight to the point, hanya masukkan data yang berkaitan dengan objektif kajian. Tahap penggunaan ICT pelajar sekolah luar bandar adalah tinggi, nampak tak? Straight to the point. Manakala alright, faktor seperti pendapatan isi rumah, alright, dan juga okey, jantina, nampak tak kat bawah tu? Ada memainkan peranan penting dalam penggunaan ICT. Nampak tak? It is straight to the point. Result dalam abstrak hanya masukkan result yang boleh menjawab objektif kajian yang you nyatakan tadi. Straight to the point. Right. Then, recommendation. Kawan-kawan semua, penulisan abstrak dalam penulisan recommendation dalam bahagian abstrak, right, kita ada dua cara. Sama ada kita boleh explain recommendation kita secara spesifik, macam saya tunjukkan ni. Spesifik, maksudnya kita beritahu apa cadangan yang kita cadangkan dalam hasil daripada artikel kita tadi, hasil daripada data kajian kita, apa cadangan yang kita cadangkan, spesifik, kita beritahu apa. Alright? Dan kita ada juga yang general. Contohnya general, dia hanya bagi tahu beberapa cadangan telah diutarakan. So this one, specific or general. Alright? So sorry Alright. Okay. Some journals have their own style of abstract. Okay. So this one. Okay, saya bercerita tadi pasal abstract dalam kebanyakan kes between 100 ke 300 word. Alright, 100 ke 300 word abstract. Okay. So untuk artikel jurnal ni, abstract dia kalau kawan-kawan tengok less than 100 words. Alright, less than 100 words. This one. Okay. Contoh abstract yang kedua. Kawan-kawan tengok tadi saya berkata bahawa abstract kena ada introduction and problem statement. Abstract kena ada introduction and problem statement. Tapi kalau kawan-kawan tengok contoh yang saya berikan ni, abstract ni dia tak ada introduction dengan problem statement. Dia terus lompat pergi objektif terus. Dia terus lompat pergi objektif. Tak ada introduction, tak ada problem statement. Terus lompat pergi objektif. So bila mana reviewer baca ataupun editor baca, terus dia tahu budak ni buat kajian apa. Sebab dia terus abstract, dia terus lompat pergi objektif. Pun tak ada masalah kalau nak praktis yang macam ni. Ataupun kawan-kawan mungkin familiar dengan benda ni, structured abstract. Alright, structured abstract. Emerald selalu pakai benda ni, structured abstract. Dia pecah-pecahkan abstract dia. Okay? Dan this one, graphical abstract. Siapa pernah tengok graphical abstract? Siapa pernah kena buat graphical abstract? Ada yang pernah familiar dengan graphical abstract? Ada tak sebelum ni yang pernah kena buat graphical abstract? Rakan-rakan semua? Ada tak? Siapa yang pernah nampak graphical abstract sebelum ni? Ke ni first time? Okay, this one So, kita masuk dekat bahagian pengenalan. Alright, so kawan-kawan semua. Okay, first time. So, kebanyakannya tak pernah. Kebanyakannya first time lah.
Citation tak payah masuk dalam abstract. Perlu put in numbers, terpulang. Alright, kalau pokok pangkalnya straight to the point saja. Okay, Juliana Okay. Alright. So kita seterusnya kita dekat penulisan, kita masuk dekat bahagian introduction. Okay. Rakan-rakan semua, okay, dalam bahagian introduction ni saya cadangkan bukan wajib bukan wajib. Saya cadangkan supaya rakan-rakan dalam penulisan bahagian introduction, rakan-rakan pecahkan penulisan bahagian introduction tu kepada dua subbahagian. Saya ulang, penulisan bahagian introduction artikel jurnal, rakan-rakan pecahkan kepada dua subbahagian. Satu, pengenalan secara general. Nombor dua, kita panggil as the need for the current study. Satu, general introduction. Satu, alright. Dua, the need for the current study. Apa benda dua ni? Dua subbahagian dalam bahagian introduction. Alright. So, dalam bahagian general introduction, kawan-kawan semua, dalam bahagian general introduction, antara point yang rakan-rakan semua boleh consider untuk masukkan dalam general introduction adalah general information on siapa yang kita kaji, ataupun general information on apa yang kita kaji, ataupun kedua-duanya sekali. Okey, saya ulang, general information on siapa yang kita kaji, ataupun general information on apa yang kita kaji, ataupun kedua-duanya sekali. General information ni maksudnya background diorang. Siapa yang kita kaji? Contohnya, saya kaji pasal nelayan. Pendapatan dia macam mana? Alright? Bilangan isi rumah dia macam mana? Ikan apa selalu dia tangkap? Bot apa selalu dia guna? Enjin saiz apa selalu dia guna? General background of siapa yang kita kaji, ataupun general information on apa yang kita kaji. Saya kaji pasal climate change. So saya ceritalah rising temperature dekat Malaysia macam mana, rising sea level dekat Malaysia macam mana, hujan dekat Malaysia macam mana, angin kencang dekat Malaysia macam mana. Alright, general information on apa yang kita kaji. Atau kita boleh cerita kedua-duanya sekali. Alright, atau kita boleh cerita kedua-duanya sekali. Okay, that one is pengenalan secara general. Okay. And then kita ada this one, the need for the current study. Okay, the need for the current study, subbahagian nombor 2. Dalam bahagian ini, kita akan menekankan kepada kenapa kajian anda perlu dilakukan. Saya ulang, dalam subbahagian nombor 2, the need for the current study, kita akan tekankan kepada penulisan kita akan memfokus kepada kenapa kajian anda perlu dilakukan. Reason behind your study. Kenapa kajian anda perlu dilakukan. Penulisan kita kena fokus on that one. Untuk menekankan kepada kenapa tadi, saya ulang, untuk menekankan penulisan kita kepada kenapa tadi, kita akan fokus kepada 4 benda ni. Statement of problem. Alright, dalam penulisan anda perlu ada your statement of problem, your research gap, your research questions and your research objective. Saya ulang, untuk tekankan kepada kenapa tadi, untuk menekankan penulisan anda kepada kenapa tadi, you have to have these 4 things. Statement of problem, research gap, research questions and your research objective. Alright. Okay. Kawan-kawan semua, dalam certain article, certain journal, diorang minta kita ataupun certain reviewer, diorang minta kita wujudkan satu subbahagian, satu subsection khas untuk significance of study. Okay. Maksud saya kat sini kawan-kawan kebiasaannya kita akan masukkan significance of study, penulisan significance of study kita dekat bahagian introduction. Maksudnya kita masukkan je dalam bahagian introduction tu. Tapi ada certain reviewer, dia minta kita wujudkan satu section khas untuk significance of study. Satu title khas ataupun satu subsection khas untuk significance of study dalam artikel kita tu. So, kalau rakan-rakan semua dia minta untuk menulis significance of study, alright, rakan-rakan boleh pertimbang untuk menulis ataupun memfokuskan penulisan rakan-rakan kepada satu, your contributions to field of knowledge, sumbangan kepada bidang ilmu, contributions towards policy, sumbangan kepada bidang polisi, and contributions towards practice. Yang ini you boleh highlight dalam penulisan significance of study you. Alright, so penulisan ini sama ada you embed, maksudnya masukkan dalam introduction saja, ataupun ada certain reviewer minta you wujudkan satu section khas untuk significance of study. Alright? Alright. So this one Okay. Sorry. Okay. So
Tajuk ni maksudnya subtitle it depends lah. It depends macam mana you nak design artikel je. Boleh buat. Tapi biasanya title semua ni letak dalam introduction je. Question, objective ni semua kita letak bawah introduction saja. Kebiasaannya lah. Alright. So, okay. Kawan-kawan semua, seterusnya kita pergi kepada bahagian literature review. Okay. Kawan-kawan semua, bila mana you nak menulis literature review ni, alright. You kena tahu bila mana you nak tulis literature review ni, ini asas yang you kena ada. Okay, satu. Kita buat literature review disebabkan 3 benda. Ada 3 tujuan utama kita buat literature review. Satu, kita buat bila mana kita nak buat proposal, nak develop proposal, kita kena tahu nak buat literature review. Kita buat literature review untuk develop proposal. Satu. Nombor 2, kita buat literature review untuk kita tulis chapter 2 thesis kita. Okay? Itu nombor 2. Buat literature review dalam chapter 2 thesis kita. Dan nombor 3, kita buat literature review dalam artikel kita. Alright? 3 tujuan kita buat literature review. Okay. Satu, dan bila mana kita nak buat literature review ni, alright, satu, bila kita nak buat proposal, kita nak buat problem statement dan seterusnya untuk buat gap, kita kena buat literature review. Okay, nak tengok pattern kajian lepas macam mana. Dan dalam penulisan chapter 2 pula, untuk kita tunjukkan untuk penulisan chapter 2 dan thesis, kita buat literature review untuk kita tunjukkan pemahaman kita tentang situasi terkini isu yang kita kaji. So, untuk menulis literature review ni, tak kisah you tulis thesis ke artikel ke, you kena ada asas menulis ni. You kena ada asas ni. Satu, you kena pandai menghurai, mencari persamaan ataupun perbezaan, ataupun mencari kekuatan dan kelemahan kajian-kajian lepas. Right, you kena pandai to support each statement yang you nak review tu, to support each statement, each study yang you nak review, ataupun you cari you punya persamaan ataupun perbezaan, ataupun you mencari kekuatan dan kelemahan dia. Itu benda yang you kena faham bila you nak tulis literature review. Right, bila you faham benda asas ni, you boleh menulis literature review you dengan cukup baik. Okay. Tapi kawan-kawan semua, sebelum you nak buat literature review, okay, satu saya selalu pesan saya tak kata wajib. Cuma kalau rakan-rakan ada kesempatan, maksudnya tak kisahlah you nak belajar dengan saya ke dengan orang lain ke, dengan rakan-rakan yang dah pergi kursus ke, please practice systematic literature review. SLR ni kalau you tahu buat, memang akan memudahkan hidup you, terutamanya untuk you punya pencarian bahan untuk chapter 2 dan seterusnya dan lain-lain lah, proposal dan artikel juga. Siapa yang pergi kursus malam dia tahulah SLR ni boleh buat apa. It's very, orang kata, rigorous proses yang bantu kita, mudahkan hidup kita. Okay, so alright. So semalam dah pergi kursus SLR, clear kan macam mana SLR boleh bantu you cari bahan, terutamanya dalam sesi Dr. Samsul, right? Okay. Alright. So you practicekan benda tu. Okay, you practicekan benda tu. So sekarang ni, bila you dah ada bahan-bahan, you dah dapat bahan tu. Alright. So sekarang ni bila you dah dapat bahan, you boleh practicekan benda ni. Okay, you boleh practicekan benda ni. Alright, kritis, menghurai dan mencari persamaan dan perbezaan, mencari kekuatan dan kelemahan kajian-kajian lepas. Okay, so benda ni. And then, bila you nak menulis secara kritis, terutamanya dalam you punya literature review ni, alright, you please consider benda-benda ni. Alright, bila you nak menulis secara kritis, alright, kalau you ada benda-benda ni, you boleh transformkan you punya penulisan jadi satu penulisan yang kritis. Alright, satu, to justify what else need to be done. Maksudnya penulisan penulisan literature review you ada elemen ni. Right, to justify what else need to be done. Contohnya, sebelum ini banyak kajian melibatkan penggunaan telefon pintar dalam kalangan pelajar luar bandar. Hanya, nampak tak? Ada perkataan hanya melibatkan kesannya. Ia menunjukkan ada benda lagi yang you kena buat. Alright? Ataupun you ada mengupas dan menganalisis. Penyelidik terdahulu, alright, telah mengaitkan penggunaan telefon pintar dengan kemerosotan penglibatan dalam aktiviti sosial. Bukannya, nampak tak? Alright? And then, menyokong idea anda. Maksudnya, you cuba cari kajian-kajian lepas yang menunjukkan bahawa you punya kajian ni kena buat. Seperti mana ayat yang saya bagi ni. Okay?
You cuba cari statement kajian lepas yang menyokong supaya kajian you ni kena buat. Seperti mana statement yang saya tunjukkan dekat rakan-rakan semua ni. Okay, yang menyokong idea anda. And then, nombor 4, kalau boleh dalam penulisan literature review ni, minimizekan perkataan according to, bukan elakkan lah. Mustahil lah nak kata tak boleh guna langsung, tak adalah. Maksudnya minimizekan lah. Dia macam ni kawan-kawan. Bila you terlampau banyak perkataan according to, rakan-rakan semua kena tahu. Dalam bahagian literature review ni, aim utama kita adalah untuk demonstrate our understanding on pattern of previous studies. Demonstrate pemahaman kita on pattern of previous study. Kalau dah terlampau banyak sangat perkataan according to Ahmad, according to Ali, according to Abu, dah mana kita punya pemahaman, kita punya voice of research tu hilang. Itu maksud saya, jangan terlampau banyak perkataan according to dalam you punya literature review. Okey. Dan nombor 5, tulis dengan jelas. Bila nak tulis literature review ni, rakan-rakan semua, saya minta sangat rakan-rakan tulis dengan jelas. Tengok contoh yang saya berikan. Ramai penyelidik berpendapat, dah pendapat siapa? Alright? Penggunaan telefon pintar yang kerap akan mendatangkan kesan buruk kepada penglibatan dalam aktiviti sosial tertentu. Aktiviti sosial apa? So, tulis dengan jelas. You need to know this. Please tulis dengan jelas supaya you pun senang nak faham nanti. Okay? Alright. Okay, sekarang ni katakan bila you dah buat SLR, you dah ada bahan, alright, you dah baca artikel tu, dan apa yang selalu saya cadangkan dekat rakan-rakan semua, cuba letak you punya pembacaan tu ataupun you punya review tu dalam bentuk table macam ni. Tidak wajib. Tidak wajib. Ni cadangan saya. Saya tahu ada yang tidak setuju dengan benda ni, dia kata menyusahkan lah apalah. Terpulang. Alright, different orang ada different cara untuk belajar. Alright, ini cara saya kongsikan. Kalau rakan-rakan rasa sesuai, guna. Rasa tak sesuai, is okay. Okay, so saya suka buat macam ni. Okay, sebab apa? Okay, dia nampak tersusun lah, nampak kemas. Bila kita baca, kita ada satu susunan ayat yang kemas. And then, based on susunan ayat ni, kita dah boleh rangka ayat kita sendiri tau. Kita dah boleh gunakan, kita dah boleh praktiskan kita punya kaedah asas tadi, mencari persamaan ataupun perbezaan ataupun kekuatan dan kelemahan based on ayat-ayat ni. Okey? ICT dapat meningkatkan pencapaian pelajar luar bandar, pelajar sekolah bandar serta memberikan peluang kepada mereka untuk seiring dengan arus pemodenan. Nampak tak? Saya gabungkan ayat ni. Right. Selain itu, ICT juga membolehkan setiap maklumat terkini, alright, diperoleh kepada pelajar luar bandar secara cepat dan tepat. Nampak tak? Dia memudahkan kita. Okey. So, this one apa dah nak keluar? Okey. Okay. Alright. So, kalau rakan-rakan semua, sebelum you nak buat table, sebelum you nak buat table ni, alright, please pastikan yang atas ni, nampak tak atas ni? Atas ni, you kena clarify dengan SV dulu, betul tak data ni yang dia nak? Right? Betul ke data ni yang dia nak? Right? Saya takut nanti kalau you buat sendiri, terus buat, alright, bila you terus buat, you tak tanya dulu SV, SV kata ada data yang dia, ada data yang tak ada. Ada data yang dia nak, tak ada. Sudah. Itu nanti you kena review balik semua balik. Pergi tanya SV kalau nak buat table ni, alright? Okey, sekarang ni apa yang dia nak ada atas ni? Alright, bila dah confirm dengan dia, baru cari. Masukkanlah data-data macam ni. Okey. Pada saya satu je memudahkan penulisan lah. Nampak macam ayat-ayat ni dah ada dah. Dia boleh sambung terus. Okey. And then it depends lah. It depends. You kena mention ataupun tidak. Okey. Tapi kalau you tak nak masuk pun dalam literature review you benda-benda ni, satu je benda ni kena ada lah. You kena ambil maklum benda-benda ni. Apa yang dia praktiskan kajian-kajian lepas supaya you boleh consider untuk guna juga dalam you punya kajian. Ya, boleh. Alright, boleh. Boleh buat SLR juga. Daripada SLR boleh buat table ni. Okay. So this one clear Okay, setakat ni kawan-kawan clear tak? Boleh? Boleh Okay. Alright, ini antara tips dengan strategi saya lah macam mana saya
cuba cari apa yang saya boleh kaji lagi. Right, apa yang saya boleh buat lagi. Mungkin ada yang tak setuju dengan kaedah ni, terpulang. Research is always have a diverse perspective. Okay, itu pegangan saya daripada dulu lagi lah. Research akan sentiasa akan ada diverse perspective. Kalau ada perbezaan pendapat dengan saya boleh terima. It's not a problem for me. But saya cuba kongsikan cara saya untuk cari apa lagi yang perlu dikaji. Okay, so this one, saya ada guna kaedah this one. Okay, apa lagi yang perlu dilakukan, kenapa dan what if. Okay, kawan-kawan semua, untuk praktiskan kaedah kenapa dan what if ni, benda pertama kawan-kawan kena tahu, kawan-kawan kena pandai cari pattern kajian lepas. Kawan-kawan kena pandai identify kajian lepas. Okay, sekarang ni saya nak tunjukkan dekat rakan-rakan semua, kaedah untuk kita cuba kenal pasti potential kajian yang kita boleh lakukan. Alright, potential research gap yang kita boleh identify. Okay, again cara saya terpulang. Nak guna, tak nak guna tak apa. Okay. So, kenapa dan what if? Alright. Untuk guna kaedah kenapa dan what if ni, rakan-rakan boleh kena pandai identify pattern kajian lepas. Itu asas dia. Okay, tengok. Dalam bahagian teori model ni, okay, pattern dia yang saya boleh kenal pasti adalah, alright, kenapa semua kajian lepas dia hanya guna satu teori atau model saja dalam kajian mereka. Kenapa? Kajian-kajian lepas yang aku review ni, mereka hanya guna satu teori ataupun model saja dalam kajian mereka. What if aku guna ataupun aku gabungkan teori ataupun model ni dalam kajian aku? What if aku gabungkan teori ataupun model ini dalam kajian aku? So from that query, daripada persoalan tu, boleh ke tidak, you akan explore more on the possibility. Boleh tak nak gabung teori ataupun model ni dalam kajian aku? Explore the possibility. Kalau you kata boleh, possible, maka you dah jumpa satu benda yang you nak kaji. You nak kaji apa? Penggunaan ICT yang menggabungkan teori TAM dan you tahu. You can try. Alright? Tapi benda first you kena tahu, explore the possibility dulu. Kalau tak boleh, jangan buat. Okay, is that clear? Boleh? Okay, itu antara asas lah yang boleh tu. Okay, boleh? Boleh. Macam so, boleh guna jadual yang sama. Bukan, tapi tak wajib lah. Tanya SB dulu. Kalau SB kata, ni menyusahkan you nanti ni, jangan guna. Ikut SB. Meaning we start having more objective. Yeah, we have, it can be, we have, meaning that we have more potential objective yang kita boleh finalize. Okay, Juliana. Okay, clear? So saya nak, boleh saya terus lagi boleh Okay, ini nanti you boleh baca bahan-bahan dia. Okay, persoalan kajian ataupun hipotesis ditulis di bahagian mana? Okay, rakan-rakan semua, persoalan kajian ataupun hipotesis satu benda yang selalu orang praktis, benda ni common. RQ, teknik penulisan yang selalu dipraktiskan untuk tulis RQ dia hanya masukkan RQ dia dekat dia punya introduction, dekat bahagian introduction dia. Dalam bentuk ayat macam ni, contoh saya bagi. Dalam contoh ayat macam ni. Boleh ubah ke sini. Alright, so alamak. Sorry. Okay, this one dalam bentuk ayat macam ni. Okay, research question ditulis di bahagian mana dalam bahagian introduction, dia hanya sumbat dalam bentuk ayat macam ni. Ataupun, alright, hipotesis pula ada orang buat macam ni. Apa dia buat? Dalam bahagian literature review dia, katakan dia ada satu paragraph literature review, lepas habis dia tulis satu paragraph on literature review ni, dia ada satu hipotesis. Satu paragraph, satu hipotesis. Maksudnya dia dah habis dalam literature review dia, contohnya dalam literature review dia ada 4 paragraph. Bermaksud dia ada 4 hipotesis. Setiap paragraph tu akan represent satu hipotesis. Maksudnya dalam satu paragraf tu dia akan ceritakan semua kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan hipotesis yang dituliskan tadi. So cara yang ni lebih sistematik. You boleh baca paper ni dengan lebih lanjut. Okey, kaedah yang ini. Nampak lebih tersusun lah. Satu paragraf,
satu hipotesis. Okay? So based on that paragraph tu, penulisan dia akan terarah kepada pembentukan hipotesis yang dinyatakan tadi. Alright. Ataupun rakan-rakan semua boleh tulis persoalan kajian ataupun hipotesis dekat cara yang konvensional ni. Maksudnya you dah habis tulis literature review, alright? Baru you masukkan you punya research question ataupun hipotesis. Masukkan RQ dan you punya hipotesis. Alright? Tepuk dada, tanya selera mana yang you rasakan selesa. Kalau you tanya saya mana yang saya selalu buat, saya selalu buat yang ni. Yang ni yang selalu saya buat. Okay? Usman. Okay. Rakan-rakan semua, bahagian metodologi ni, alright, regardless apa pun bidang kajian you, alright, sebab saya ni orang social science, so method saya tak boleh nak cover semua bidang. Saya akan tunjukkan bahagian social science saja. Tapi kawan-kawan semua, bidang you daripada mana pun, apa pun, satu saya nak beritahu you. Bahagian metodologi ni adalah satu bahagian yang mana you demonstrate proses you untuk buat research. Saya ulang, proses you untuk buat research. So, tulis bahagian metodologi ni kawan-kawan, satu pesan saya. Satu, you kena straight, you kena transparent. Transparent, maksudnya updating in your method. Saya tahu ada certain penulis, apa dia buat, dia akan sorokkan semua yang buruk, dia akan demonstrate yang cantik je, biar nampak cantik. Kawan-kawan semua, bila you punya method tu perjalanan dia terlampau smooth, kita reviewer ni akan timbul persoalan. Biar betul budak ni, power gila dia. Kan? So benda-benda ni you transparent. Just declare everything yang you tulis. Katakan you ada benda buruk, tak cantik. So you kena tulis dalam you punya bahagian method, apa usaha yang you buat supaya menjadikan yang tak cantik tadi jadi cantik. Okay, itu akan menunjukkan you punya kekuatan. Tapi pokok pangkalnya kawan-kawan, dalam bahagian metodologi ni, penulisan dalam bahagian metodologi, satu, you kena terangkan dengan detail proses apa yang you buat, proses apa yang you lakukan untuk run you punya research. Itu yang paling penting sekali. Satu. Nombor dua, be transparent. Maksudnya apa? Ceritakan everything yang you guna. Everything yang you buat dalam method. Nombor tiga, explain in depth and details. Explain in depth and detail. Maksudnya penulisan tu, you mesti secara depth, mendalam. Maksudnya explain everything. Tak boleh tinggal satu pun. Explain everything. So benda ni dalam bahagian metodologi, apa benda yang you kena highlightkan? Proses je. Apa yang you buat, apa yang you guna, apa yang you lakukan untuk run you punya research. Okay. Kalau untuk bahagian social science macam saya, ini antara benda yang selalu saya highlight dalam saya punya method. Research design, population and sampling, instrument development process, kalau kuantitatif, kalau kualitatif, establish guideline, you punya guide questions, saya terangkan pasal data collections and data analysis. Okay, so this one yang saya considerkan dalam saya punya penulisan artikel. So, you boleh tengok nanti, you boleh baca satu-satu contoh yang saya bagikan ni. Alright, saya cuba bagikan dengan detail supaya you boleh dapat faham detail tu nak tulis macam mana. Okay, this one. Ni contoh yang lebih detail. Okay. Nanti you boleh baca dekat PowerPoint ni. Okay. Dan okay. So setakat ni okay tak semua? Up to method ni. Okay tak semua orang? Up to method, everyone okay? Okay, okay boleh Okay. Alright. So rakan-rakan semua, satu sebelum saya teruskan dengan bahagian result, satu saya nak pesan kawan-kawan, saya selalu kongsikan benda ni lah. Orang tak selalu tanya saya, doktor dulu mula-mula doktor belajar tulis artikel macam mana? Saya macam ni sampai sekarang saya praktiskan benda ni tau. Sampai sekarang. Apa saya buat? Kalau saya nak hantar dekat jurnal A, contoh kalau saya nak hantar dekat jurnal Web of Science Q1 katakan saya nak hantar dekat jurnal Nature. Apa saya buat? Saya akan pergi dekat jurnal Nature tu, alright? Saya akan cuba cari artikel yang berkaitan dengan kajian saya, alright? Saya akan download that article, saya akan baca artikel tu dan saya cuba replicate the ideas of the articles into my articles. Bukan copy paste, replicate the ideas. Itu cara yang selalu saya buat dan percaya
lah kalau rakan-rakan praktiskan benda apa yang saya praktis ni, dia memudah cara kerja saya. Apa yang rakan-rakan dapat dalam kursus saya ni, asasnya. Alright, kawan-kawan dah dapat asasnya. Untuk tahu dengan lebih lanjut, saya dah terangkan juga dengan lebih lanjut. Tapi untuk tahu dengan lebih lanjut lagi, pada saya, rakan-rakan boleh download mana-mana artikel yang berkaitan dengan kajian kawan-kawan. Sebaiknya daripada jurnal yang rakan-rakan aim nak hantar, ambil artikel tu, baca artikel tu, replicate the ideas. Itu cara yang paling, pada saya lah, paling berkesan lah pada saya. Untuk diri saya lah. Sampai sekarang saya praktiskan benda tu. Okey, boleh dapat apa yang saya maksudkan tadi? Alright? Boleh? Dalam intro dan hypothesis dalam method. Ya, you can try. Ya, you can try. Saya pernah nampak orang buat macam tu. Tapi it depends on reviewer lah. Nanti reviewer je pandai-pandai susun balik lah. Kalau dia kata kena letak lain intro juga, you kena ubah lah. Tapi saya tak nafikan ada orang buat macam tu. Ada? Alright. Okay. So dalam bahagian result kawan-kawan semua, untuk bahagian result, okay. Kawan-kawan semua, untuk bahagian result, ada dua cara penyusunan bahagian result ni. Satu you tulis, you gabung result and discussion. Dalam jurnal artikel you gabung result and discussion. Ataupun cara nombor dua, you asing result dulu baru discussion. Okay, gabung result and discussion ataupun asing result and discussion. Okay, kalau tanya saya, doktor suka yang mana? Saya memang suka asing. You baca mana-mana artikel saya pun jaranglah saya gabung. Saya memang selalu suka asing sebab saya suka flow. Saya suka result dulu baru discussion. Okay, kalau ikut cara saya, result dulu baru discussion macam ni Dalam bahagian result ini, disebabkan kita asingkan dia dengan discussion, maka dalam bahagian result ni, penulisan kita hanya berbentuk deskriptif dulu. Alright? Penulisan kita, saya ulang, penulisan kita dalam bahagian result, sekiranya kita asingkan daripada bahagian discussion, alright? Kita tulis secara deskriptif dulu. Deskriptif ni maksudnya apa kawan-kawan? Maksudnya kita hanya repeat balik data kajian kita dalam bentuk ayat. Saya ulang, deskriptif ni apa? Deskriptif ni maksudnya kita hanya ulang balik data kajian kita tadi dalam bentuk ayat. Okey, tidak perlu dibincangkan dulu secara kritis, tak perlu. Nanti dulu sebab kita asing dengan discussion. Kritis dekat bahagian discussion. Dekat bahagian result, deskriptif dulu. Okey, jom kita tengok contoh. Okey, nampak tak ni? Ini contoh ayat dalam bahagian result. Sekiranya diasingkan dengan discussion. Dalam bahagian result ni, kawan-kawan semua, sebenarnya ayat yang ini, dia reflect data ni je balik. Ayat ni, dia ulang balik data yang ini. Cuma yang ini dalam bentuk ayat. Deskriptif. Okay, is it clear? Macam mana nak tulis bahagian result sekiranya diasingkan dengan discussion? Clear tak? Okay, so this one Alright, that one Ingat ini yang asing Yang asing, okay. And then dekat bahagian discussion, alright, dekat bahagian discussion yang baru kita menjadi kritis, baru kita explain penulisan discussion kita dengan depth and details. Okay, kawan-kawan semua, dalam bahagian discussion ini, okay, tak kisahlah you discuss, you tulis discussion dalam artikel jurnal ataupun dalam thesis. Okay, ini antara mistake utama yang penulis buat dalam you punya bahagian discussion. Antara mistake utama. Apa dia buat? Dia hanya repeat result dalam bahagian discussion. Saya ulang. Dia hanya repeat result dalam bahagian discussion. Okay. You kena ingat bila you hanya repeat result dalam bahagian discussion, you pusarkan perbincangan kajian you. Saya ulang. Bila you hanya repeat result dalam bahagian discussion, you hanya pusarkan. You circlekan saja perbincangan kajian you. Sebab benda tu tak tepat, kurang tepat. Sebab apa? Aim utama bahagian discussion adalah untuk expand, untuk luaskan skop perbincangan kajian you. Bukan pusarkan. Dia kena luaskan skop perbincangan. Okey, kawan-kawan semua, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya bagi tahu beberapa contoh teknik orang hanya repeat result. Okey, jangan misunderstand me You nak repeat result dalam bahagian discussion tak ada masalah. Nak repeat result dalam bahagian discussion tak ada masalah. Yang menjadi salahnya adalah bila mana you
hanya repeat result. Hanya repeat result dalam bahagian discussion is not right. Alright? Okay, macam ni. Saya bagi beberapa contoh yang hanya repeat result. Contoh pertama, apa dia buat? Dia copy paste, dia copy result dia paste dekat discussion, dia rephrase balik. Alright, copy result dia, paste dekat discussion, rephrase balik. Ayat yang berbeza tapi masih membawa maksud yang sama. That one is pusarkan perbincangan. Satu. Nombor dua, apa dia buat? Dia copy dia punya result, dia paste dekat dia punya discussion, dia tambah bunga-bunga sikit supaya nampak panjang. Itu again pusarkan perbincangan. You tak luaskan skop perbincangan. You hanya tambah bunga saja. Alright? Dan nombor tiga, apa dia buat? Yang ini cerdik sikit, kaedah yang kreatif sikit. Apa dia buat? Dia ada 3 result. Katakan dia ada result 3, A, B, C. Apa dia buat? Dia combine result. A combine dengan B, B combine dengan C. Again, bila kita buat teknik ni, again, you tak luaskan skop perbincangan. You pusarkan perbincangan. Okay, you hanya repeat result. Itu 3 contoh hanya repeat result. Okay. Sekarang ni, saya bagi contoh ayat yang hanya repeat result. Okay, contohnya, didapati bahawa nelayan di Malaysia kerap meminjam wang sebagai salah satu respon mereka terhadap impak perubahan cuaca. Didapati bahawa kebanyakan nelayan ini berasal daripada negeri pantai barat seperti Perak dan juga negeri pantai timur seperti Kelantan. Kebanyakan mereka mempunyai pendapatan isi rumah yang rendah iaitu di antara 700 ke 800 ringgit sebulan serta mereka mempunyai bilangan isi rumah yang ramai di antara 8 hingga ke 12 orang. Ayat yang saya nyatakan tadi kawan-kawan, dia berbentuk apa? Repeating the result sahaja. Sebab apa? Dia cuba linkkan dapatan dia, alright, nelayan suka pinjam duit tadi, dia cuba linkkan dengan demografi data. Seolah-olahnya kumpulan nelayan yang inilah yang suka meminjam duit tadi. Again, which is not right kalau you buat diskusi macam tu. Tak cantik, tak Apa yang kita kena buat? Kita kena expand perbincangan kita. Macam mana nak expand? Macam mana nak expand perbincangan kita? Macam mana nak expand hasil kajian kita? Kita kena guna teknik reasoning. Okey, kita kena guna teknik reasoning. Kawan-kawan semua, reasoning ni dia ada macam-macam kaedah. Saya ulang, alright, macam mana kita nak luaskan skop perbincangan kajian kita supaya kita tak circling ataupun kita tak pusarkan perbincangan tadi. Kita guna teknik reasoning. Reasoning ni kawan-kawan ada macam-macam cara. Macam-macam cara orang buat, tapi saya bagi tahu 2 kaedah yang paling mudah. Satu, kita bagi tahu sebab nelayan tadi pinjam duit sebab apa? Nelayan tadi pinjam duit sebab apa? Sebab. Nombor 2, kesan. Kalau nelayan tadi pinjam duit, apa kesan dia? Apa impact dia dekat dia? Okey? Clear tak, Dewan? Reasoning. Boleh dapat? Ya, okey. Alright, saya bagi contoh ayat. Saya bagi contoh ayat. Okey. Okey, result kita Tadi result nelayan di Malaysia kerap meminjam wang sebagai salah satu respon mereka terhadap impak perubahan cuaca. Alright? That one is the result. Okey, sekarang kita repeat result. Okey, nelayan di Malaysia kerap meminjam wang sebagai salah satu respon mereka terhadap impak perubahan cuaca. Okey, sekarang ni saya nak bagi contoh ayat yang pakai teknik reasoning. Alright, sorry, ayat ni dia campur-campur sikit BMBI sorry tapi saya cuba bagi contoh yang expand discussion. Alright, nelayan di Malaysia kerap meminjam wang sebagai salah satu respon mereka terhadap impak perubahan cuaca. In a study done by Ali et al. 2016 found that even though this strategy offer a short-term solutions to the fishermen, nevertheless, it will force them deeper into poverty trap because the loan has uncontrollable interest. Furthermore, in a study done by Fatimah et al. 2018 found that this strategy will actually involve the fishermen into criminal activities because the loan has been made from illegal lenders. Nampak tak kawan-kawan? Kita cuba kita expand discussion tu kepada dia punya sebab dan kesan. Boleh dapat? Yep. Begitu. Okey, boleh tak? Saya nak kita tengok contoh penulisan. Kita tengok contoh penulisan
Kita tengok contoh penulisan Alright. Saat saya nak pilih ayat sesuai. Okay, this one. Okay, share. This one. Okay. Saya tunjuk contoh contoh satu discussion yang guna teknik reasoning. Okay, rakan-rakan semua boleh nampak tak artikel ni? Rakan-rakan semua boleh nampak tak artikel ni? Okay. Rakan-rakan semua? Alright. Okay, ini this one ini contoh macam mana orang buat teknik reasoning. Okay, orang buat teknik reasoning. Nampak tak? Okay, dia kata nelayan ni dia suruh anak-anak kecil dia bekerja. Ni this one. So reasoning dia dekat sini. Ini dia punya contoh result, ini dia punya contoh reasoning. Cuba baca bahagian ni. Saya minta rakan-rakan semua baca bahagian ni. Boleh tangkap tak macam mana reasoning tu boleh expand kita punya discussion punya part? Boleh dapat? Boleh tangkap tak? So dia right? Itu maksud saya. Kena expand discussion. Dan macam selalu saya cakap, kawan-kawan kalau nak tulis artikel, ini contoh saya bagilah. Saya tak kata saya betul tak? Bukan saya saja yang betul. Rakan-rakan boleh dapatkan contoh penulisan yang lain. Macam mana diorang expand diorang punya discussion. Right? Mungkin ada yang lebih cantik diorang buat. Ini contoh yang saya tunjukkan, contoh saya lah. Okay, boleh It depends lah, it depends. Kalau discussion ni, kalau dalam thesis, better based on objektif kajian. Based on objektif kajian. Itu yang saya selalu buat. Right? Itu yang selalu saya buat. Dan dalam artikel saya selalu based on result enrichment. Right? Terpulang. Kalau tanya saya yang the best, kalau untuk thesis, better based on objektif lah. Kalau untuk artikel, either objektif or result, dia boleh basekan dia punya discussion tu. Alright, so clear that one rakan-rakan semua boleh Ingat cakap saya kalau rasa macam asas yang saya bagi ni mungkin tak mencukupi lagi, ingat pesan saya satu, cuba dapatkan artikel yang berkaitan dengan kajian kawan-kawan. But please dapatkan daripada jurnal yang bagus lah. Okay, bukan saya kata jurnal yang non-index ni tak bagus, tidak. Cuma kualitinya tu tak kontrol. Berbanding kalau you cari dekat Scopus dan Web of Science, jelas kontrol kualiti dah. Okay, untuk dapatkan contoh yang bagus. Okay, kita sambung. Okay, dekat bahagian recommendation. Okay, kawan-kawan semua, ada certain journals yang mana bahagian recommendation dia, recommendation, limitation of studies, dia masukkan saja dalam bahagian conclusion. Recommendation dengan dia punya limitation of studies, dia hanya masukkan je dalam bahagian conclusion. Tak ada masalah kalau nak buat macam tu. But again, kalau ikut kaedah saya, cara saya ni suka flow. Saya memang suka buat subsection khas. Recommendation saya buat satu section khas. Kalau saya nak buat limitation of study, saya buat satu section khas on limitation of study. And conclusion satu section khas. Maksudnya saya suka asing. Tapi kalau ada kata yang mengatakan bahawa alah recommendation ni dengan limitation ni kau masukkan je bawah conclusion pun boleh. Tak ada masalah, boleh. Tak ada masalah. Okay. So, dalam konteks recommendation ni kawan-kawan semua, kita boleh highlight recommendation kita. Ada 6 jenis recommendation yang kawan-kawan boleh consider dalam penulisan recommendation kawan-kawan. Ada 6. Okay, saya at least satu pun cukup. Jangan sampai 6 you nak recommend. At least satu pun cukup. Okay, recommendation ada 6. Satu, recommendation yang berbentuk empirical. Apa recommendation yang berbentuk empirical ni? Okay, rakan-rakan mesti pernah dengar kan, lebih banyak kajian perlu dilakukan. Pernah dengar tak ayat tu dalam artikel? Pernah baca tak ayat tu dalam artikel? Lebih banyak kajian perlu dilakukan. Itu recommendation yang berbentuk empirical lah tu. Okay. Nombor 2, recommendation yang berbentuk theoretical.
Theoretical. Maksudnya apa? You cuba recommend apa lagi yang perlu ditambah baik ke atas teori itu untuk membolehkan pengkaji akan datang untuk menggunakannya dengan lebih efisien. Theoretical recommendation, penambahbaikan ke atas teori. Ataupun you ada recommendation yang berbentuk methods. Maksudnya recommendation you akan fokus kepada methods. Method apa yang perlu ditambah baik oleh pengkaji akan datang supaya kajian dia lebih efisien juga. Ataupun you ada recommendation yang berbentuk practice. Okay, practice. Alright, you ada juga recommendation yang berbentuk policy. Okay, ataupun you ada recommendation yang berbentuk konsep. Okay, recommendation yang berbentuk konseptual ni maksudnya ni katakan definisi ICT, kajian-kajian lepas dia definisikan ICT as tujuan penggunaan ICT. Okey, tapi bila you buat kajian you definisikan penggunaan ICT as jumlah jam menggunakan ICT. Nampak tak tu? Secara konseptualnya dia berbeza. Kajian lepas dan kajian you. Jadi, boleh? Oh, slide Oh, slide. Oh, ni slide Ya. Sana. Okay, this one yang saya sebutkan tadi tak ada dalam slide tu. Okay, recommendation dari segi empirical, theoretical, method, konsep, practice, policy. Okay, salah satu cukup, jangan letak 6-6. Letak 6-6 susah lah. Okay, dia ada 6 jenis. You boleh pilih salah satu. Ada kombinasi pun lagi bagus. Empirical, method yang berbentuk empirical, recommendation yang berbentuk empirical. Contohnya, lebih banyak kajian perlu dilakukan oleh pengkaji akan datang. Itu empirical recommendation lah tu. Ataupun you ada juga theoretical recommendation, method recommendation, conceptual recommendation, policy recommendation, practice recommendation. Contoh yang saya bagi dekat kawan-kawan ni adalah recommendation yang berbentuk practice. Rakan-rakan boleh baca nanti. Alright? Macam mana kita nak depth and detailkan kita punya recommendation. Rakan-rakan boleh baca. Yang saya berikan ni adalah recommendation yang berbentuk practice. Saya bagi contoh ayat dia sekali. Okey, tak apa. Jom kita tengok contoh recommendation yang saya tulis dalam saya punya artikel jurnal. Okey. Kawan-kawan semua, saya bagi tahu satu benda sekiranya rakan-rakan nak hantar artikel jurnal dekat Scopus Index, satu benda yang rakan-rakan kena tahu, you kena pastikan setiap bahagian itu ada depth and details. Dia tak boleh on the surface. Wak Ima recommendation pun, you kena ada depth and detail. Dalam setiap bahagian ni, you kena ada depth and detail termasuklah recommendation. Kawan-kawan semua, saya tengah kongsikan artikel, right? Saya tengah kongsikan artikel, right? Okey. Kawan-kawan semua tengok ini bahagian recommendation saya. Okey. Ini bahagian recommendation saya. So dalam bahagian recommendation ni, alright, saya cadangkan supaya lebih banyak kajian yang berbentuk climate change dilakukan dekat negara-negara seperti ni. Negara-negara seperti China, South Korea, Saudi Arabia, semua ni. Okey. Tetapi, nampak tak ni? Saya cuba depthkan dia. This one. Okey, ini cadangan saya. Ini recommendation saya. Tetapi saya cuba depthkan recommendation saya dengan bagi tahu kenapa saya cadangkan recommendation ni. Cuba rakan-rakan baca. Nampak tak kawan-kawan semua? Macam mana saya cuba depthkan recommendation saya? Kita tak biar je lompong tau. Maksudnya you cadangkan something tu, you cadang aja. So you tak depthkan dia. So bila nampak lompong ni is not good lah in article journal. Nak. Recommendation ni jarang lah saya nampak. Ada orang buat. Boleh letak.
boleh letak, tak kata salah lah. Cuma jaranglah orang letak support by previous study. Ada orang buat. Saya ada baca satu artikel tu, dia dalam bahagian recommendation dia buat macam ni tau. Dia nak menunjukkan yang recommendation yang dicadangkan tu telah berjaya dekat negara luar. So dia explain apa yang kajian lepas tu, apa kejayaan negara luar tu dan dia cite orang tu. Itu boleh tak ada masalah. Cuma jarang orang buat. Right? Maksud depth and detail tu, maksud saya you kena bagi tahu macam contoh yang saya bagi ni. Kalau you cadangkan A, kenapa you cadangkan A? Kalau you cadangkan B, kenapa you cadangkan B? Apa kelebihan B? Apa kekurangan B? Depth and detail. Alright? Contohnya, dalam kajian you cadangkan A. So satu, you boleh cadangkan kenapa you boleh cerita kenapa you cadangkan A, apa kekuatan dia, apa kelemahan dia, apa kelebihan dia, apa kekurangan dia. Kalau you cadangkan A, apa kemungkinan akan jadi? Kalau you cadangkan B, apa kemungkinan akan jadi? Depth and detail. Luaskan perbincangan tu. Okey, contoh nanti boleh baca yang ini. Alright, clear recommendation? Boleh? Okay. And then, okay, ni nanti boleh baca rakan-rakan boleh baca. Okay. Kalau rakan-rakan nak masukkan bahagian limitation of study, limitation and future studies ni, okay. Ini antara tips yang saya boleh bagi. Limitation ni, rakan-rakan kena admit dalam setiap kajian ada limitation. Mustahil lah setiap kajian tidak ada limitation. Mustahil, sangat mustahil. So you boleh demonstratekan limitation kajian di dalam you punya artikel. Sama ada you boleh wujudkan satu section khas ataupun you boleh embed saja dalam conclusion, masukkan saja dalam conclusion. Satu saya nak beritahu kawan-kawan limitation of study ni, kalau you tulis limitation of study sampai satu muka surat ataupun sampai setengah muka surat, apa maksud itu? Saya pernah nampak orang tulis limitation of study sampai dekat satu muka surat. Dia menunjukkan bahawa preparation you untuk buat research tu tak begitu bagus. Terlampau banyak limitation. Alright, so elakkan benda ni. Okay, bila you, maksud saya, make sure preparation you on your research is very good supaya membolehkan limitation you to minimize. Jangan tulis limitation of study sampai satu muka surat. Itu memang expose weaknesses you lah. But again lah, we are going back to you punya research plan macam mana. Kenapa ada limitation yang banyak sekali macam tu? Biasa limitation of study ni 1, 2, 2, 3 cukup lah. Okay? Dan make sure lah kalau betul 2, 3 tulis 2, 3. Kalau 4, 5 tulislah 4, 5. Kenapa nak sorok? But again, kalau you kena tulis banyak, again. Kalau reviewer macam saya akan track. Budak ni tak prepare research dia betul-betul ni. Banyak limitation sangat. So the logic behind it, you kena faham limitation of study. Alright? Make sure bila you nak tulis limitation of study tu 1, 2, 3 cukup lah. Okay? So bergantung pada keperluan lah. Tapi kalau kena tulis banyak lah. Apa boleh buat? You tak prepare you punya research betul-betul, terpaksa lah. Okay, tapi bila mana you tulis terlampau banyak limitation, kalau saya lah, memang akan expose you punya weaknesses lah. Okay, so itu pandangan saya lah. But anyway, dalam limitation of study ni, you boleh tulis lah limitation of study you apa. Contoh limitation ada macam-macam. Kawasan kajian, jumlah responden, katakan kawasan kajian you hanya fokus dekat Semenanjung. So untuk future studies, alright, limitation you buat dekat Semenanjung saja. Tapi untuk future study you cadangkan supaya include Sabah and Sarawak. Why? Sebab Sabah and Sarawak ni it will enrich our data. Alright, Sabah and Sarawak ni social culture context ni berbeza. Alright, bila dia masuk data dengan dia orang, kita punya data akan enrich, akan jadi lebih menarik. Itu cadangan you. Limitation you kawasan kajian, futures recommendation you cadangkan supaya Sabah and Sarawak included, supaya enrich the data. Data tu akan jadi lebih cantik. Ataupun you boleh cerita limitation dari segi methods. Alright, teknik pensampilan apa you guna, jumlah responden apa, berapa ramai. Alright, that sort of things. Limitations of studies. Dan last kali conclusion. Okay, kawan-kawan semua, conclusion ni antara alright, poin yang rakan-rakan boleh consider adalah these things. Introductions, apa yang kajian ini temui, cadangan penambahbaikan dan cadangan kajian akan datang. Okay. So, this thing benda-benda yang rakan-rakan boleh consider dalam conclusion. Okay, satu benda saya nak advise kawan-kawan semua.
dalam bahagian conclusion ni, aim utama kita adalah untuk refresh balik memori pembaca on objektif kajian kita. Saya ulang, aim utama penulisan bahagian conclusion adalah untuk refresh balik memori pembaca on objektif kajian kita. Untuk refresh balik memori pembaca on objektif kajian kita, kita kena highlight banyak ataupun emphasize banyak on result kajian. Dalam bahagian conclusion ni, penulisan kita banyak fokus dekat result dengan discussion kajian. Alright, kita ada introduction and this thing, tapi highlight banyak dekat this one. Okay, so this one difference. Okay, nanti I think this one you boleh baca. Okay, so kita stop dekat sini. Ada apa-apa soalan tak? Ada apa soalan? Rakan-rakan semua ada apa soalan? Tak. Tak bukan slide. Alright. Sana. Okey, sini. Okey. Ni limitation of study ya. Sorry ya kawan-kawan semua. Slide. Saya Zoom ni saya kena biasa-biasakan diri lagi. Okey, ni limitation tadi yang saya sebutkan tadi. Okey. Dan ni contoh penulisan limitation of studies yang you boleh rujuk kalau nak rujuk. Ni conclusion yang saya tekankan tadi. Okey, ni macam saya cakap tadi, conclusion. Okey, conclusion ni kawan-kawan jangan panjang sangat tak perlu sampai satu muka surat. Conclusion ni paling panjang pun 3 suku muka surat cantik dah. Pada saya lah, mungkin ada you all nampak 2 je sampai 1 muka surat, terpulang lah. Tapi dalam kebanyakan kes saya jumpa memang tak lebihkan 3 suku muka surat lah. Okey, dan ini antara tips ataupun teknik penulisan yang saya boleh kongsikan dengan kawan-kawan tadi lah. 4 benda ni, introduction, right? Apa result dia, cadangan penambahbaikan, cadangan kajian akan datang. So this one So ada apa-apa soalan tak? Okay, limitation tadi dalam bahagian mana? Okay, Imran, limitation ni sama ada kita boleh wujudkan section khas untuk dia, subsection khas untuk dia, ataupun kita boleh embed saja dalam conclusion. Kita boleh masukkan saja dalam conclusion. Alright? Sekejap Pengalaman saya saya sebulan ke 3 bulan lah satu artikel. I think ada orang yang lebih cepat Tapi pada saya untuk dapatkan artikel yang komplit dan solid 1 ke 3 bulan lah. Less than that. Mungkin ada yang lebih cepat lah. Mungkin ada yang lebih cepat. Tapi saya punya cara macam tu lah. Samsul, it depends on you. You nak susun artikel you macam mana? Adakah artikel you based on discussion you nak based on objektif ataupun discussion nak based on result? But satu yang saya nak beritahu, result you akan datang daripada objektif juga. Result you tu akan memenuhi objektif juga. So maksudnya kalau you discuss based on result, sebenarnya you dah discuss based on objektif juga. Kalau you nak discuss based on objektif, you dah discuss on you punya result juga sebenarnya. Okay? So that one. Okay. Untuk quality figures of draft, ada tips tak? Quality figures of draft, macam mana? Apa maksud dia tu? Quality figures of draft mungkin boleh guna infografik kot. Saya guna infografik sekarang dalam letter saya punya artikel. Sekejap. Sekejap. Recommendation untuk policy maker macam mana? Make sure lah yang recommendation tu berkaitan dengan diorang. Alright? Lagi bagus kalau recommendation you untuk policy tu adalah berkaitan dengan improvement existing policy yang diorang ada. Dan make sure it is logic lah. Tapi saya nak beritahu satu benda lah. Untuk policy maker ni, recommendation ni you nak tulis boleh lah, you nak tulis. Tapi harapan you supaya dia baca tu mungkin
possibility-nya sangat kecil lah. But it's not wrong to write that policy recommendation for policy. But to write recommendation for policy makers, we must make sure that it is related to them, satu. Dan lagi bagus kalau apa yang you cadangkan tu adalah improvement untuk existing policy yang sedia ada. Itu pandangan saya lah. Alright. Okay, explain tentang replicate tadi. Simple. Replicate tadi maksudnya you nak pergi, you nak terbit artikel dekat jurnal A. So you akan cari mana-mana artikel dekat jurnal A tu yang berkaitan dengan kajian you. So bila you dah jumpa artikel yang berkaitan dengan kajian you tu dekat jurnal A, you akan ambil artikel tu, download artikel tu, dan you akan baca artikel tu. Maksudnya contohnya dalam bahagian method artikel A tadi dia ada komponen A, B, C. So maka you juga boleh replicate that idea, you masukkan juga komponen ABC ikut cara you, bukan ambil sebiji dia punya. Replicate. Alright, replicate the ideas supaya you senang nak faham proses dia macam mana. Okay. Okay, Samsul tadi saya dah jawab discussion dan artikel based on result saja ataupun based on result dan objektif. It can be lah result or result and objective. Okay, selalu ada total berapa muka surat? No, it's very subjective. It's very subjective. Saya boleh katakan 6 terlampau sikit. 6 terlampau sikit. But for me the ideal, saya tak kata ini tepat it's very subjective. Saya ulang balik, it's very subjective. Dalam kes saya selalu antara 10 ke 20 muka surat. Itu yang selalu saya dapat lah. Okay. Untuk quality figure or graph ada tips tak? Saya selalu guna, sekarang saya suka guna infografik. Sekejap saya tunjuk infografik saya yang latest dalam artikel. Sekejap Start silap pula. Tak ada pula artikel tu. Aduh, kacau. Sana, ada tak kat sini? Okey. Ni saya buat macam ni pula. Saya suka guna infografik sekarang ni dalam artikel. Alright, ini artikel ni baru terbit minggu lepas tak silap saya. Okey, dalam artikel ni saya ada sertakan beberapa infografik. So kualiti dia nampak cantik lah. Berbalik pada soalan kualiti tadi kan. RQ dan thesis. Saya tak faham ni. Replicate dengan jurnal lain hampir sama dengan masa kita. Boleh, tak ada masalah. Tapi syarat dia jangan copy paste, tu je. Replicate idea tak ada masalah. Jangan copy paste, tu je syarat je. Okay, recommendation bagi empirical ni mudah je. Saya percaya ramai kawan-kawan pernah baca dekat jurnal. Lebih banyak kajian perlu dilakukan oleh pengkaji akan datang. Bila dia sebut lebih banyak kajian perlu dilakukan tu, itu dah recommendation yang berbentuk empirical lah tu. Maksudnya dia merujuk kepada bilangan kajian yang perlu ditambah, empirical. Itu maksud saya tadi. Okay, so Syarmili, contoh artikel kita menjawab satu RQ dalam tesis. Kita boleh guna finding tu terus ke? Jadi questionnaire tesis tu perlu dimasukkan dalam elemen RQ tu. Ini saya tak dapat tangkap lah Syarmili. Apa you punya maksud ni? Boleh terangkan lagi sekali. Yang ni nanti senarai jurnal yang boleh dirujuk, nanti kita boleh saya tak boleh senaraikan jurnal yang you nak rujuk. It depends on you punya field of study. Kita punya bidang kajian lain. Alright, tapi saya boleh ajar you macam mana nak cari jurnal yang sesuai untuk you rujuk. Kejap lagi kita belajar. Azwati, bolehkah guna infografik dalam tesis? Tanya SV. Tanya SV dalam artikel boleh. Saya lepas. Saya guna boleh. Sekejap mana aku punya tadi? Hilang lah.
Saya tengah kongsi artikel betul Saya tengah kongsi artikel Right. Okey, nampak tak ada. Itu optional kita lah. Saya suka eksperimen. Itu saya try masukkan boleh lepas. So saya try lah. Alhamdulillah setakat ni dia accept lah. Tak ada masalah. Saya dalam jurnal ni saya banyak benda yang suka saya try benda baru lah. Saya tunjuk contoh lagi satu Oh patutlah this one. Okey, kejap. Sorry saya tunjuk contoh Okey. So dalam paper ni pula saya ada buat satu infografik pula. Sekejap ini infografik saya dalam jurnal saya. Yang Q1. Boleh nampak ke kawan-kawan? Okey, itu antara infografik yang saya buat lah dalam artikel jurnal saya. Saya suka eksperimen lah. Saya suka eksperimen. Boleh ke tidak? Okey, so itu antara yang itulah. Dan saya juga pernah buat benda ni. This one, sekejap Okey, kalau kawan-kawan suka masukkan mapping saya tunjuk contoh Okey. Tak kena. Free je semua. Saya hantar kat Q1, free semua. Kalau kawan-kawan rasa nak buat mapping macam ni, buatlah. Ini dalam artikel saya yang tahun 2018 saya buat macam ni. Tapi quite complicated lah. Tapi kalau you ada ni, it's very itulah. So, try jadi kreatif lah dalam you punya artikel. Alright. Graphic abstract tu graphical journal dalam it depends on journal lah. Science of Total Environment kena ada. Science of Total Environment dia wajibkan graphical abstract. Journal Cleaner Production optional dan jurnal-jurnal lain pun ada, saya tak pasti tapi ada. Alright. Tak, mapping tu dia represent dekat mana kajian tu dilakukan. Mapping ni saya buat manual je. Saya tak guna tool apa pun. Saya download map. So siapa nak tulis SLR macam ni, you boleh tulis lah. Ni table of finding saya. So you nak tulis ni you kena kreatif lah. Ni table SLR saya. Okay, so ada apa soalan lagi tak? Tajuk kajian ni This one. Dah 12.20. Lama. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan lagi, kawan-kawan semua, kita rehat 5 minutes. Saya minta, boleh ke kita habis lambat sikit dalam pukul 12.50? Boleh ke? Kawan-kawan semua, boleh ke? Boleh dalam 12.50 ke 1 lah saya nak kongsikan dengan kawan-kawan macam mana nak cari artikel jurnal. Okay Alright. So kita rehat dulu 10 minutes and then kita masuk balik. Okay, saya minta maaf terdrag. Mungkin salah saya.
tak reti spend masa kan. Okay, so kita rehat 10 minit. Alright, relax dulu, nanti kepala tengah berasap dulu. Okay, lepas 10 minit kita jumpa balik. Sekarang dah 9.20, 9.30 kita jumpa balik. Alright, 9.30. 12.30, 12.30 kita jumpa balik. Alright, okay.